A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita panjatkan kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala akan kurniakan kepada kita semua dengan limpahan rahmatnya, dengan kasihan belasnya dan dengan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita pada pagi ini dalam sesi tadabbur harian. Insya-Allah hari ini kita akan bersama-sama di muka surat yang ke-218. InsyaAllah hari ini kita akan bersama-sama mentadabbur surah Yunus ayat 79 sehingga ayat 88. Ayat 79 sehingga ayat 88 daripada surah Yunus. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang memberikan feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah harapnya dapat kita semua membuka mushaf muka surat 218 bagaimana yang terpapar di hadapan kita insyaAllah. Jadi insyaAllah seperti biasa saya akan baca sedikit daripada apa yang ada di dalam daripada muka surat ini. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan kurniakan kepada kita keberkatan dengan usaha kita yang sedikit ini insyaAllah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala fir'aunu tuni bikulli sahirin alim. فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, saya bacakan tadi ayat 79 sehingga ayat yang ke-80 daripada muka surat 218 pada pagi ini. Jadi sebelum daripada ni kita telah baca bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan apa yang berlaku kepada Nabi Musa dan juga Firaun. Jadi walaupun di dalam surah Yunus ini secara ringkasnya dia tidak cerita dengan panjang lebar. Kita akan tengok di dalam tempat-tempat yang lain banyak Allah Subhanahu Wa Taala juga menceritakan tentang kisah Nabi Musa dan juga Harun, kisah Nabi Harun berjumpa dengan Firaun dan juga dakwah mereka berdua kepada Firaun dan juga wa malaihi wa qaumihi terhadap kaum Firaun dan juga pembesar-pembesar Firaun. Jadi kita akan tengok di dalam muka surat ini, di dalam surah ini kita akan tengok secara ringkasnya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan apa yang berlaku. Wa qala Firaun, berkata Firaun. Jadi setelah daripada Nabi Musa membawakan ayat-ayatnya, membawakan tanda-tandanya, membawakan semua mukjizat-mukjizat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Musa. Jadi akhirnya berkata Firaun, "Ituni bikulli sahirin alim." Bawakan kepada aku, kata Firaun, bawakan kepada aku bikulli sahirin alim, dengan segala sahir, tukang-tukang sihir yang alim, yang sangat-sangat tahu, maknanya yang hebat. Jadi di dalam tempat lain Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan bahawa Firaun ni telah memerintahkan semua dalam negeri Mesir ni tukang-tukang sihir yang hebat-hebat dibawa, maknanya tak adalah yang lebih hebat daripada itu lagi. Lalu dibawa untuk menyanggahi, untuk melawan dengan apa yang dibawa oleh Nabi Musa. Lalu falamma ja'as saharatu, lalu apabila tukang sihir telah berkumpul semua, kita tengok qala lahum Musa, Nabi Musa pun berkata kepada mereka ini, alqu ma antum mulkun, campakkan apa yang awak semua nak campakkan. Jadi maknanya ada di tempat lain diceritakan mereka ini dikumpulkan di satu tempat yang ditontoni oleh ramai orang. Jadi akhirnya lalu berlakulah pada hari yang dijanjikan tu, iaitu Nabi Musa akan berjumpa dengan tukang-tukang sihir yang hebat-hebat ni, yang dikatakan hebat ini, yang merupakan anak-anak murid lah kita katakan kepada Firaun. Jadi maknanya kalaulah menang Musa pada hari ini, maka sebenarnya akan bahayalah kepada Firaun. Lalu apa yang berlaku ialah mereka berlakulah campak-mencampak ni, iaitu siapa nak campak dulu. Jadi akhirnya yang mencampakkan apa ni, tali dan juga tongkat-tongkat mereka ni ialah tukang-tukang sihir ni. Jadi
berkata Nabi Musa, qala lahum Musa alqu ma antum mulkun, campakkan apa yang awak semua nak campak. Lalu mereka pun mencampakkan. Falamma alqau, apabila mereka semua telah mencampakkan, lalu bertukarlah kan menjadi ular, mencampakkan hibalahum wa isiyahum, tungkat mereka dan juga tali-tali mereka tu. Qala Musa, lalu berkatalah Musa selepas daripada itu, berkata Nabi Musa, apa qala Musa, apa yang berkata Nabi Musa, kata apa? Nabi Musa berkata, ma ji'tum bihi as-sihru. Jadi ayat ini dalam bahasa Arab yang maksudnya macam inilah, apa yang kamu bawa itu adalah sihir. Itu maksud dia, ma ji'tum bihi as-sihru, apa yang kamu bawa semua ni sihir sahaja. Maknanya sihir ni maknanya tidak betul, mana kan, hanya nampak pada mata saja kan. Kita panggil magician kan. Semua benda tu nampak macam ular, tapi sebenarnya bukan ular pun. Gitu kan. Ma ji'tum bihi as-sihru, apa yang awak bawa semua ni tukang sihir. Ni saja. Musa bertanya kan. Kemudian innallaha sayubtiluh, lalu Nabi Musa pun berkata, innallah sayubtiluh, apa yang kamu bawa ini Allah Subhanahu wa taala akan batalkan, iaitu Allah Subhanahu wa taala akan gagalkan, Allah taala akan lemahkan. Sayubtiluh. Jadi sebab sihir ini bukannya maknanya apa yang konon-kononnya yang manusia boleh tipu orang kan. Itu sihir. Jadi innallaha sayubtiluh, Allah Subhanahu wa taala sangat power, sangat kuasa kan, maka dia akan boleh membatalkan, boleh menghancurkan, boleh melemahkan. Sedangkan apa yang aku bawa ini adalah merupakan mukjizat daripada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Tu dia berkata, Nabi Musa berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha, sesungguhnya Allah la yuslih, tidak akan memperbaiki, tidak akan memperelokkan amalal mufsidin, amalan orang-orang yang rosak, orang memperosak. Maknanya kalau orang tu nak merosakkan satu benda, ni secara umumnya lah kita katakan ayat ini, walaupun dikatakan oleh Nabi Musa ketika berdepan dengan tukang-tukang sihir daripada Firaun tu, tetapi ini adalah umum ayat ini. Umumnya bagaimana? Iaitu innallaha, lah konsepnya, innallah la yuslihu amalal mufsidin, amalan orang-orang yang jahat, orang-orang yang berniat jahat, orang-orang yang nak buat jahat, Allah Ta'ala tak akan elokkan. Walaupun nampak pada permulaannya mungkin kadang-kadang elok, kadang-kadang nampak macam cantik je kan, tapi niat dia buruk, tujuan dia buruk, maka Allah Subhanahu wa taala tak akan elokkan, akan nampaklah nanti keburukannya. Jadi apa yang berlaku selepas daripada tu ialah kita tahukan dalam cerita, walaupun tidak dicerita di sini, walaupun tidak diceritakan di sini, tetapi yang kita tahu ialah mereka semua tu, tukang-tukang sihir itu telah masuk Islam. Dan setelah daripada masuk Islam, maka Firaun ini sangat-sangat marah lah. Macam mana boleh ikut Musa pula ni kan, setelah daripada tongkat Nabi Musa ni yang bertukar menjadi ular dan makan semua tali-tali mereka tu, makan semua tungkat-tungkat mereka tu. Lalu mereka semua beriman. Lalu kata Firaun, kamu beriman sebelum daripada aku beri izin. Tengok kan, Firaun konon-kononnya kan, dia nak beriman pun kena minta izin daripada dia juga. Jadi akhirnya dia telah memotong kaki dan juga tangan secara bersilang. Tangan kanan, kaki kiri dia potong, jahat tu kan. Kemudian dia gantungkan di pokok-pokok kurma. Tengok kan, itu yang dibuat oleh, tetapi orang-orang tukang sihir yang asalnya tukang sihir Firaun ini, mereka ni sangat kuat iman dia kan. Oleh kerana mereka tengok tu mukjizat yang berlaku depan mata mereka tu, mereka terus beriman dan tidak mengendahkan apa yang dikatakan oleh Firaun selepas daripada itu. Jadi itulah Allah SWT sebut wa yuhiqqullah, Allah Taala kata wa yuhiqqullahu al-haqqa wa yuhiqqullah al-haqqa. Allah Subhanahu wa taala akan membetulkan apa-apa yang benar. Membetulkan, yuhiqqu di sini maknanya yuthbit wa yuzhir, iaitu Allah Taala akan nampakkan, Allah Taala akan menangkan kebenaran. Wa yuhiqqullah al-haqqa, Allah Taala akan beri kemenangan kepada yang benar. Maknanya akhirnya walaupun pada permulaannya nampak macam kejahatan tu menang dan sebagainya, tidak kan. Allah Ta'ala kata wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi, dengan ketetapannya dengan janjinya, bima wa'idihi, kata tafsir Jalalain, iaitu dengan janjinya, janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala dah janji dah, dia akan beri kemenangan kepada yang benar. Maka sekarang berlakulah
apa depan Firaun tu, wa yuhiqqullahu al-haqqa bi kalimatihi walau karihal mujrimun. Walaupun orang-orang mujrim, orang-orang yang jahat, orang-orang yang tak suka itu, mereka ni tak mahu pun, walaupun membenci, kariha benci, walaupun dibenci oleh orang-orang yang mujrim. Seterusnya Allah Subhanahu Taala sebutkan, ceritakan siapakah yang beriman. Adakah Firaun beriman? Firaun tidak beriman, kecuali dah nak mati dah, dan lemas nak mati, Allah Taala tak terima lagi keimanan mereka kan. Tapi ada juga di kalangan kaum Firaun ini yang menjadi, kita tahu kan bahawa di Mesir pada masa itu ada dua kelompok. Yang pertama Bani Israel, yang keduanya adalah kaum Firaun, iaitu yang dipanggil sebagai Qibti kan. Jadi Allah SWT sebut sini, fama amana li Musa illa zurriyatun min qaumih. Tidak beriman, fama amana li Musa, tidak beriman kepada Musa, walaupun Musa dah tunjukkan kemenangan dia tu kan, tunjukkan mukjizat dia tu yang hebat tu kan, tapi tidak beriman. Fama amana li Musa, tidak beriman kepada Musa illa zurriyatun, melainkan zurriyah. Zurriyah sini ulama-ulama memberi kefahaman ni, maksudnya yang pertamanya ialah taifah. Taifah ni satu kelompok kecil zuriyah. Yang keduanya, perkataan zuriyah ini nak menggambarkan bahawa yang beriman itu kebanyakannya adalah orang-orang muda, orang-orang yang masih muda lah, masih maknanya bukannya orang tua. Zuriyah itu perkataan zuriyah. Jadi di sini menunjukkan bahawa mereka ini ta'ifatun minasyabab, gitu kan, iaitu satu kumpulan daripada pemuda-pemuda min qaumihi. Jadi kalau ikut dalam riwayatnya ialah yang pertama sekali isteri Firaun sendirilah, yang keduanya ialah ada rajulum, seorang lelaki tu yang berkata min ali Firaun, disebutkan dalam Al-Quran, dan yang ketiganya ialah tukang-tukang sihir itu. Itulah yang jelasnya yang ditunjukkan oleh Al-Quran, ditunjukkan oleh Al-Hadis. Jadi disebut di sini bahawa tidak beriman kepada Nabi Musa melainkan zuriyah, satu kumpulan kecil yang kebanyakannya pemuda, minang qaumihi, daripada kaum Firaun. Qaumihi, hi situ ialah Firaun, ala khaufin min Firaun wa malaihim, dalam keadaan ala. Perkataan ala sini nak menunjukkan bahawa apa, mereka ni sebenarnya ialah walaupun mereka takut, walaupun ala khaufin, walaupun mereka ni takut, tetapi perkataan ala menunjukkan mereka ni tetap juga menyanggahi apa yang mereka takut ni. Maknanya walaupun mereka takut, tapi mereka buat juga, sebab mereka tahu bahawa apa, bahawa iman tu akan paksalah menghadapi perkara-perkara ni. Jadi Allah SWT sebut sini ala khaufin min Firaun, walaupun mereka itu takut kepada Firaun, tapi mereka melaksanakan, mereka beriman juga, wa malaihim, dan juga terhadap kumpulan-kumpulan Firaun ni, geng-geng Firaun ini. An yaftinahum, akan menghalang mereka. Yaftinahum, mencuba mereka. Maknanya dalam keadaan mereka takut Firaun dan juga grup-grup Firaun dan juga geng-geng Firaun ni akan mencuba mereka, iaitu mencuba sini betul cuba mengalihkan mereka daripada iman itu, tapi mereka tetap juga beriman. Wa inna Firaun la'alin, Allah Ta'ala kata, dan Firaun ini la'alin maksudnya ialah iaitu meninggi diri, artinya ialah mereka, dia ini Firaun ni sendiri mengaku Tuhan. Tu maknanya alin ni mutakabbir, sombong, jahat dan sebagainya. Meninggi diri, mengaku Tuhan fil ardi, iaitu di negeri Mesir pada masa tu. Kemudian wa innahu laminal musrifin, dan dia ini Firaun ni adalah merupakan orang-orang yang musrif. Musrif ni maknanya ialah orang-orang yang melampaui, yang tak patut. Kenapa? Kerana dia mengaku bahawa dia ni Tuhan ni, mengaku ar-rububiyah, dia kata kan. Sedangkan dia ni apa sangat kan, dia manusia seperti biasa kan, darah merah lah kita kata kan, tak ada apa-apa, sakit juga, sakit perut juga kan, kulit lembut juga, mati juga kan. Jadi tapi memang Firaun ni Allah Ta'ala kata innahu laminal musrifin. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala menceritakan ayat 84. Kita tengok ayat 84. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata, wa qala Musa ya qaum, berkatalah Musa, ya qaum, wahai kaumku, in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala ceritakan, berkatalah Nabi Musa, berkatalah Musa, ya qaum, wahai kaumku, wahai orang-orang yang mengikutku, wahai orang-orang yang beriman denganku, in kuntum amantum, kalau kamu beriman dengan Allah, dia kata in kuntum amantum billahi fa'alaihi, maka ke atasnya tawakkalu, maka ke atasnya sahajalah kamu hendaklah bertawakal. Maknanya kamu tak boleh bertawakal kepada yang lain. Itu jadi di sini kan dalam ayat ni
Nabi Musa mengajarkan kepada orang-orang yang mengikutnya, orang-orang yang beriman kepadanya, bahawa iman saja tu tak ada ertinya kalau tidak ada tawakal. Ertinya mesti kena ada tawakal. Mestilah tawakal tu menjadi salah satu daripada sifat iman. Apa guna kalau kita kata-kata kita ni beriman kepada Allah, tapi tiba-tiba kita tak bertawakal, kita tak berserah, kita tak menyandarkan dirinya, mengharapkan pertolongannya, bantuannya dan segalanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi oleh kerana itulah Nabi Musa mengajar fa'alaihi tawakkalu, maka ke atasnya sahajalah, iaitu kepada Allah Subhanahu Wa Taala hendaklah kamu bertawakal, in kuntum muslimin, kalau kamu ni benar-benar muslim. Satu perkara yang cantik juga sebagaimana yang kita tengok dalam ayat 84 ni ialah perkataan yang digunakan, perkataan muslim. Maknanya sebelum daripada ni kita tengok kan, Nabi Nuh juga telah menggunakan perkataan muslim. Nabi Musa juga mengatakan bahawa in kuntum muslimin, kalau kamu ni muslim. Jadi erti di sini kita dah sebutkan bahawa perkataan muslim ini adalah menunjukkan kepada memberi makna tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perkataan Islam, orangnya adalah muslim, tapi akidah mereka adalah Islam, iaitu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pegangan mereka Islam. Jadi sebab itulah kita katakan bahawa agama-agama yang ada, agama Yahudi ke, agama Kristian ke, sebenarnya ialah mereka-mereka yang dah menyeleweng. Kalau mereka tu benar-benar ikut apa yang betul-betul yang diajar oleh Nabi-Nabi mereka, maka kita katakan bahawa mereka tu adalah Muslim. Dan mereka mesti masuk Islam selepas daripada itu. Apabila datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita tengokkan orang Yahudi tak nak ikut. Tak nak ikut. Apabila Nabi Musa datang, Nabi Isa datang, mereka tak nak ikut. Walaupun Nabi Isa itu daripada keturunan Bani Israel, mereka tak nak ikut. Habis itu mereka ikut siapa? Mereka ikut juga apa yang mereka nak tu. Mereka ikut juga rabbai-rabbai mereka tu kan, ketua-ketua agama mereka tu yang telah mengubah kitab-kitab Taurat tu. Jadi itulah yang berlaku pada mereka sebenarnya, sebab itulah mereka bukan lagi Muslim. Bukan lagi Muslim. Jadi perkara yang kedua, kita telah faham daripada sini bahawa semua Nabi-Nabi daripada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Hud, semua sekali sampai kepada Nabi Isa AS adalah membawa satu ajaran sahaja, iaitu ajarannya adalah Islam. Jadi yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah Islam. Jadi kata Nabi Musa, in kuntum muslimin, kalau kamu semua ni adalah Muslim. Seterusnya, faqalu, lalu mereka berkata, ayat seterusnya ialah ayat yang ke 85, insyaAllah 85. Faqalu alallahi tawakkalna, lalu mereka pun berkata selepas daripada disuruh oleh Nabi Musa, mereka pun berkata, faqalu, mereka pun berkata, alallahi tawakkalna rabbana, kepada Allah sahajalah kami bertawakal, dia adalah Tuhan kami, la taj'alna fitnatan lil qaumiz zalimin, janganlah engkau jadikan ya Allah kami ini fitnah lil qaumiz zalimin, terhadap kaum yang zalim. Apa maksud sini? Apa maksud ya Allah janganlah kamu jadikan kami ini sebagai fitnah kepada orang-orang yang zalim? Menurut pendapat yang kuat, sebagaimana disebutkan oleh tafsir Jalalain, iaitu janganlah menjadikan kami ini, menjadikan orang-orang kafir itu menang selama-lamanya. Mungkin menang dalam peringkat yang pertama, dalam round yang pertama mungkin sekejap mereka menang, tapi janganlah selama-lama dah menang. Kenapa? Ditakuti bahawa nanti kalaulah kejahatan-kejahatan itu menang, akhirnya dia akan menjadi fitnah. Fitnah apa? Iaitu bagaimana boleh menjadi fitnah? Iaitu orang-orang akan merasakan bahawa kejahatan itulah yang betul dan Islam inilah kalah. Islam itu tak betul. Islam tak betul. Kenapa? Sentiasa kalah. Jadi jadikanlah kami ini ya Allah, la taj'alna, jangan kamu jadikan kami ini fitnah. Maknanya kerana kekalahan kami, kerana kelemahan kami, kerana menjadi fitnah kepada orang-orang zalim, sehingga orang zalim melihat bahawa Islam itu tak betul. Itu macam tu. Itu ayat yang ke 85. Seterusnya Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan wa najjina bi rahmatik, doa mereka lagi. Doa mereka iaitu orang-orang yang bersama dengan Nabi Musa pada masa itu, dia kata wa najjina, ya Allah peliharalah kami bi rahmatik, dengan rahmat kamu, minal qaumil kafirin, daripada kaum yang kafir. Bagaimanakah nak selamatkan kami tu? Selamatkan kami ni, ulama-ulama tafsir kata macam ni kan, kadang-kadang kan kita tidak tahu bahawa bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menyelamatkan kita. Kita tak tahu bagaimana Allah Ta'ala nak beri kepada kita kan. Tapi yang terbaik, sebagaimana yang diajar oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bila kita berdoalah, bukanlah kita minta dengan detail. Sebagai contohlah, katakan kalau kita nak kahwin, katakan ya Allah berilah, kita doa dengan simple, iaitu ya Allah berilah kepada aku ini
Kalau seorang lelaki kata isteri yang solehah. Kalau yang perempuan kata suami yang soleh, kan? Kalau yang lelaki tadi kita kata isteri yang solehah. Bukannya kita ni mengajar kepada Allah Taala, ya Allah berilah macam ni kan. Orang perempuan macam ni kan. Sebab itu seolah-olah macam kita ni ajar Allah SWT pula, kan. Tak, kita minta sebagaimana kita tengok doa-doa Nabi, kan. Doa dia pendek-pendek, tapi kita tengok, kan. Kita tengok ada satu kisah, kan, sebagaimana yang kita disebutkan dulu. Ada kisah yang berlaku di Ashabul Ukhdud, kan. Mungkin kita boleh tengok, kan, dalam surah Al-Buruj, Allah Subhanahu Taala sebutkan, iaitu budak ni kan yang hendak dibunuh oleh raja negeri tersebut, iaitu di Najran tu. Bila dia dibawa ke atas bukit, dia hanya berdoa dengan satu doa yang pendek, tapi ya Allahumma kfinihim bima syi'ta. Doa dia ialah, ya Allah berilah pertolonganmu kepada aku untuk menghadapi mereka ini dengan cara yang kau ketahui. Jadi begitulah doa kita, kan. Kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya kita ajar Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita minta kepada Allah Taala peliharalah kita daripada azab neraka. Allah Taala berilah kepada kita syurga, kan. Ya Allah berilah aku ni mudah untuk beramal. Allahumma habib ilal iman wa karrih ilal kufra wal fusuq wal isyan. Bencikanlah aku kepada kekufuran. Bukannya kita lah mengajar dengan detail-detail, kan. Tapi Nabi SAW doa, tempat itulah doa dalam Quran, doa yang diajar oleh Nabi adalah doa yang terbaik sekali, ya. Jadi ini ni kaum Nabi Musa ni yang beriman ni, mereka berkata wa najjina bi rahmatik, ya Allah selamatkanlah kami dengan rahmat kamu. Dengan bagaimana cara? Terpulang kepada engkau minal qaumil kafirin. Kemudian ayat yang ke-87, kita masuk ayat 87, wa auhayna ila Musa wa akhihi. Kemudian selepas daripada itu kami wahyukan kepada Nabi Musa wa akhihi, iaitu Nabi Harun, antabawwa'a, supaya kamu ini tabawwa'a ni maknanya mengambil, maknanya liqaumikuma bimisra, untuk kaum kamu kedua ni, iaitu orang yang bersama dengan kamu, untuk Bani Israel yang bersama pada masa itu bimisra di Mesir, buyutan, beberapa rumah, itu untuk mengambil beberapa rumah. Jadi di sini ayat ini banyak tafsirannya. Apakah yang dimaksudkan sini? Ada yang mengatakan bahawa di negeri Mesir pada masa itu, orang-orang Bani Israel ini terpaksa tinggal dengan orang-orang Kibti. Jadi mereka tak ada rumah spesifik untuk mereka beribadah. Jadi bila mereka ni tinggal dengan orang-orang Kibti ni, mereka susah untuk melaksanakan ibadah dan sebagainya. Jadi oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun ni supaya cari rumah yang khusus untuk mereka ni tempat berhimpun, untuk tempat mereka ni beribadah dan sebagainya. Kalau maknanya, kalau kita sekarang ni wallahu alam lah, kan, kita cari maknanya kena ada center khusus lah, maknanya, kan, tempat di mana kita mudah untuk beribadah di situ, kan. Jadi Nabi Musa ni diperintahkan oleh Allah SWT supaya cari rumah macam tu, menjadikan beberapa rumah buyutan, beberapa rumah, kemudian waja'alu buyutakum kiblah, kemudian jadikanlah rumah-rumah kamu itu sebagai kiblah. Kiblah ni maknanya kalau ikut kiblah kita sekarang, tempat menghadap, kan, tempat bertumpu, tapi maksud sini lah tempat melakukan ibadah di situ. Kata tafsir Jalalain, dia kata tempat kamu beribadah di situ, maknanya menjadi tumpuan kamu rumah tu, dan rumah itu akan tempat kamulah melaksanakan apa yang sepatutnya yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa aqimus salah, dan di situ kamu dirikanlah solat, dan kemudian wabasyiril mu'minin, beritahu khabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Maknanya kalau mereka ni beriman, walaupun mereka mungkin keadaan ditindas sekarang, keadaan mereka susah sekarang, keadaan mereka ni ditindas oleh Firaun, tapi beritahulah khabar gembira, mereka akan menang akhirnya. Jadi inilah benda yang kita harapkan daripada Allah SWT, yang sentiasa kita percaya, kita yakinkan bahawa Allah Ta'ala akan beri kemenangan kepada Islam. Wabasyiril al-mu'minin. Kalau kita beriman, Allah Ta'ala akan beri kemenangan, Allah Ta'ala beri kemudahan, Allah Ta'ala akan beri akhirnya kejayaan kepada orang-orang yang beriman. Tapi masa kemungkinannya belum lagi dan sebagainya. Jadi kita kena bersabar, Allah Ta'ala nak test, nak tengok kita. Ayat seterusnya ialah ayat yang ke-88. Allah Subhanahu Taala kata, ayat 88, ayat yang terakhir insya-Allah pada pagi ini, waqala Musa, lalu berkata Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu. Wahai Musa. Ini kata-kata ini dikatakan oleh ulama tafsir sebagai kata-kata yang terakhir, sebelum daripada mereka ni meninggalkan Mesir, lari, dan kemudian selepas daripada dakwah telah dibuat.
dakwah telah dibuat dengan dahsyatnya, dengan lamanya dan sebagainya oleh Nabi Musa terhadap Firaun, tapi Nabi Firaun tetap juga menolak. Jadi Allah meriwayatkan bahawa Nabi Musa berkata, wa qala Musa rabbana, sesungguh wahai Tuhan, innaka ataita fir'aun wa mala'ahu zinah, engkau telah berikan kepada Firaun dan juga kepada geng-geng Firaun ini, dengan kumpulan-kumpulan Firaun ini, dengan zinah, perhiasan. Jadi maksud perhiasan situ adalah dengan harta-hartanya, dengan rumahnya yang hebat, dengan kekayaannya, semua benda maknanya kan. Itu zinah, perhiasan. Maknanya bukan sekadar makan saja, tapi mereka ni dapat gunakan benda tu dengan hebatlah maknanya. Sebab itulah kita tengok sekarang kan peninggalan Firaun tu dahsyat dengan harta, dengan emas, dengan kereta emas, kuda emas, tayar emas, macam-macam emas kan. Semua emas kan. Perhiasan-perhiasan yang dahsyat kan. Kemudian wa amwalan, dan juga harta fil hayatid dunia, tapi di atas dunia. Engkau ya Allah, engkau berikan kepada mereka ni di atas dunia. Rabbana liyudillu an sabili, wahai Tuhan kami, ianya telah menjadikan mereka itu sesat. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kat sini bahawa banyak manusia sini, Allah Taala riwayatkan mengikut ungkapan Nabi Musa ni, ialah banyak manusia ni seolah-olahnya kan disesatkan oleh harta mereka. Jadi kita ni bukanlah salah untuk kita mengumpul harta, mempunyai harta dan sebagainya, tetapi jaga-jaga kan, takut berlaku sebagaimana apa yang berlaku kepada Firaun. Atas ungkapan sebagaimana disebutkan di sini, Nabi Musa menyebutkan dengan harta itulah liyudillu an sabili, menyebabkan mereka ini sesat daripada jalan kamu. Maknanya mereka tak nak ikut. Kenapa? Mereka rasa mereka ada harta, menyebabkan mereka ini terpukau. Mereka rasa bahawa kalaulah mereka ini salah, kenapa mereka dapat harta? Jadi kadang-kadang perkara-perkara ni menyebabkan manusia ni kan, dia berfikir terbalik, tak nak ikut kebenaran, tak nak ikut kebaikan. Kenapa? Kerana banyak harta. Jadi Allah Subhanahu Taala sebut sini liyudillu an sabili, perkara ni sesatnya mereka daripada jalan kamu ni ya Allah adalah kerana harta-harta mereka yang banyak tadi. Rabbana tmis ala amwalihim, Nabi Musa pun berdoa, ya Allah itmis, hancurkanlah harta-harta mereka ni, washdud ala qulubihim, dan keraskanlah hati mereka ni. Maknanya keraskan hati, dah tak nak beriman, sangat sesat kan. Ya Allah kan, dah mereka tak nak beriman kan, aku nak buat macam mana lagi kan, aku dah berdakwah kepada mereka ya Allah. Jadi ya Allah, pegang hati mereka. Jadi apa yang telah didoakan oleh Nabi Musa ini telah berlaku. Harta-harta Firaun habis akhirnya, hancur semua sekali kan. Sama ada yang ditenggelamkan oleh bumi sebagaimana berlaku kepada Qarun, dan juga hancur di dalam laut sebagaimana yang kita baca kan dalam ayat yang lain. Jadi dan juga mereka tidak juga beriman sampai kesudahan. Setelah doa yang panjang lah bukan maknanya kita tiba-tiba berdoa macam ni kan. Washdud ala qulubihim, doa Nabi Musa, fala yu'minu hatta yarawul azabal alim, dan mereka takkan beriman sehinggalah mereka ni melihat azab yang sangat-sangat pedih, iaitu ketika nak mati dah, barulah Firaun tu nak beriman. Jadi itulah beberapa perkara yang kita dapat daripada ayat pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di ayat di muka surat yang ke-219 daripada masih lagi surah Yunus, insya-Allah kan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. InsyaAllah kita sudahi sama-sama dengan sama-sama kita membaca surah Wal Asri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.